Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nazmi bin Hauzi, bernombor matrix 060907. Saya daripada program Usulan dan Kaunseling semester 7 akan membentangkan tentang hikam 8 daripada subjek dirasat atas Sawf An-Nasiyah. Hikam 8 berbunyi, Iza fatahalaka wajhata min ta'arifa fala tubali ma'aha inna kullu amaluka فإنه ما فتحها لك إلا وهو يريد أن يتعارف إليك ألم تعلم أن تعرف ومورد عليك وأعمل أنت محيدها إليه وأين ما تحيده إليه مما هو مورده عليك. Yang bermaksud ialah apabila Allah membukakan jalan bagimu untuk makrifat, maka janganlah engkau hiraukan tentang amalanmu yang sedikit, kerana sesungguhnya Allah tidak membukanya melainkan Dia hendak memperkenalkan dirinya kepadamu. Tidakkah kamu tahu bahawa perkenalan merupakan kedatangannya kepada kamu, hasil daripada amalan-amalan yang kamu hadiahkan untuknya? Namun bagaimanakah keadaan amalan yang kamu hadiahkan kepadanya itu berbanding kedatangannya kepada kamu? Yang pertama adalah fataha, membawa makna menyediakan dan memudahkan. Allah SWT telah memudahkan kita memahami makna-makna kebesaran dan keagungan di sebalik ciptaan Allah SWT. Ianya digunakan dalam perkara yang baik. Yang kedua ialah wajhata, bermaksud arah, pintu atau jalan ruang yang membolehkan kita untuk mengenali Allah SWT, iaitu kenal dengan meyakini tanpa ragu-ragu sehingga ke peringkat keyakinan itu menguasai diri kita. Yang ketiga adalah wa ta'arifu, yang bermaksud menuntut makrifat atau mencari untuk mengenali Allah. Wal ma'rifah, yang membawa maksud hakikat sesuatu perkara itu yang dikenali itu teguh, menguasai hati tanpa ragu-ragu lagi yang tidak boleh dipisahkan. Dan mubalah bermaksud menyibukkan diri dengan rasa susah disebabkan sesuatu kehilangan itu. Syekh Ibnu Ajibah berkata, bila mana Allah menzahirkan makna sifat-sifat keagungan Allah SWT, Allah tidak akan zahirkan makna keagungan Allah dengan sekaligus. Hal ini kerana manusia tidak dapat menerima semua dan sudah cukup hanya satu kurniaan atau sebahagian sahaja. Dengan mengetahui satu atau sebahagian kecil keagungan Allah, sudah cukup untuk merasakan diri hamba kepada Allah SWT. Beliau juga ada berkata tentang redha dan takdir Allah SWT yang telah ditentukan kepada kita, iaitu serah diri kepada Allah. Redha itu ialah meninggalkan perbuatan marah bukan pada zahir, akan tetapi kepada hatinya. Menyebut perkara yang tidak ditakdirkan oleh Allah kepada kita, hendaklah merasakan perkara itu lebih baik dan sempurna untuk kita. Syekh berkata lagi, jangan kamu terlalu menghiraukan jika kamu terpaksa meninggalkan amalan zahir, kerana amalan zahir sebenarnya merupakan wasilah sahaja untuk memperolehi amal hati. Amal ini terbagi pada dua, iaitu amal batin dan juga zahir. Kita melakukan suatu amalan ibadah zahir untuk menimbulkan dalam hati rasa suka kepada Allah SWT. Allah SWT mempamerkan makna-makna sifat jalal Allah SWT menerusi perbuatan yang tidak menyenangkan kita. Contoh, Allah datangkan dengan rasa susah penat, sakit mata kita supaya maka kita terima supaya kita datang kepada Allah dengan perasaan redha. Amalan zahir sebenarnya hanya sebagai satu simbolik supaya kita dapat mengenali Allah SWT. Syekh juga berkata, sangat besar perbezaan perbuatan yang dilakukan dengan bercampur aduk dengan sifat nafsu, dengan hal ehwal hati kita yang tidak sempurna berbanding satu kurniaan Allah Ta'ala sepenuhnya kepada manusia untuk merasai makna tauhid itu. Setiap perkara yang menimpa manusia sebenarnya merupakan satu nikmat yang sangat besar dan tinggi nilainya. Syekh Ibnu Ajibah ingin mengajar kita supaya gunakan hati kita dan usaha untuk melatih diri kita supaya melakukan amal hati, bukan sekadar amalan zahir. Sekadar mana jelas sifat kebenaran hati kita dengan Allah SWT, maka sekadar itu kita jelas dalam mengenal Allah SWT. Dalam hadis yang menyebut, orang yang paling dahsyat menghadapi bencana ialah para rasul dan orang selepasnya ataupun seumpamanya. Oleh itu, para syekh atau orang-orang yang mengenali Allah SWT sentiasa merasa riang, gembira apabila menerima nawazil, kerana mereka sedar di sebalik itu ada makna tauhid yang diperolehi oleh Allah SWT dan juga mereka menerima pelbagai nikmat tauhid yang Allah SWT kurniakan melalui apa yang menimpa mereka. Berdasarkan dua syarah ini, terdapat dua puisi, iaitu yang membawa maksud kepada amal hati yang dikurniakan Allah SWT lebih baik daripada segunung amal ibadah zahir yang dilakukan oleh anggota zahir. Daripada petikan di atas dapat difahami bahawa bencana sukar yang telah ditakdirkan oleh Allah SWT adalah sangat bernilai kerana di sebalik ujian tersebut pelbagai makna-makna tauhid yang dikurniakan oleh
oleh Allah SWT kepada hamba-hamba. Ta'rufat al-jalaliyah terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama ialah berbentuk balasan siksaan dan penghalauan daripada Allah SWT, iaitu kepada orang yang tidak beradab dengan Allah SWT. Yang kedua ialah berbentuk mentarbiah, mendidik dan memberi peringatan, iaitu kepada orang yang tidak beradab, tetapi apabila Allah mengajarkan kepadanya adab, dia tersedar tentang buruk adab yang dia lalui sebelum ini. Yang ketiga ialah berbentuk kurniaan, meningkatkan kedudukan dan kemuliaan seseorang ke tahap yang lebih tinggi, iaitu kepada orang yang dikurniakan makrifat tentang keagungan Allah SWT tanpa mencari dan memintanya daripada Allah SWT. Ta'rufat al-jaliliyah merupakan suatu ujian daripada Allah SWT. Allah memperkenalkan kepada kita makna keagungannya menerusi perkara-perkara yang kita tidak suka dan tidak sanggup untuk menghadapinya. Ta'rufat al-jalaliyah berfungsi sebagai kayu ukur kepada manusia untuk melihat kesanggupan seseorang itu menerima dan meredai takdir ataupun ujian daripada Allah SWT. Melalui ujian ini, seseorang manusia dapat mengenal pasti kedudukannya di sisi Allah. Akhir kata, daripada segi kesimpulan, sekiranya mahu merasa mudah untuk mengenal sifat Al-Jalal Allah SWT, maka hadapinya dengan sifat yang bertentangan dengan sifat Al-Jalal, iaitu sifat Al-Jamal. Perkara yang zahirnya dirasakan susah dan perit akan bertukar kepada manis apabila pada saat itu kita memandangnya dengan sifat Al-Jamal Allah SWT. Caranya adalah apabila Allah mempamerkan sebahagian daripada makna nama Allah yang bersifat Al-Qabid, iaitu yang menghalang, maka kita menerima sifat Al-Bastu, iaitu dengan hati yang terbuka, berlapang dada. Apabila Allah mempamerkan sifat Maha Kuat pada zahirnya, maka kita terima dengan merasa lemah, iaitu dengan merasa bahawa Allah SWT yang mampu menjadikan kita melakukan sesuatu. Atau apabila Allah SWT mempamerkan sifat Maha Mulia Allah SWT, maka kita menerima sifat Maha Mulia Allah dengan merasa hina di dalam hati untuk menghadapi sifat Allah yang mulia. Begitulah seterusnya untuk kita menghadapi sesuatu perkara dengan perkara yang bertentangan dengan perkara yang telah dipamerkan oleh Allah SWT. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.